Tidak mustahil satu hari nanti kita akan menyaksikan pasukan yang dibarisi masyarakat Rohingya menyertai Liga Malaysia. Usaha untuk mendaftarkan pasukan yang disertai etnik Rohingya ini untuk beraksi di Liga Negara kini sedang giat dilaksanakan. Menurut pengerusi Arakan Times Rohingya Football Club ATRFC Ramadan Ali, mereka telah bertemu Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Ustaz Ramalingam, baru-baru ini di Wisma FM. Kita pernah jumpa dengan Mr. Stewart Ramalingam. Lepas tu kita pernah bincang untuk tim Rohingya ni. Kita cuba buat satu tim Rohingya yang sangat bagus, boleh main tahap tinggi. Sebab tu kita cubalah ini pun buat pertandingan ini untuk pilih player-player yang boleh main, boleh pilih, kalau ada masa depan lah untuk boleh ubah sikit masa depan mereka. Ada yang player-player sangat bagus tapi kita tak dapat peluang main di negara sendiri. Sebab tu kita kalau boleh mereka tidak mendapat sebarang bantuan untuk Rohingya yang terjejas. Kebanyakan pelarian Rohingya di negara ini memerlukan sumber keuangan untuk membayar sewa rumah dan membeli barangan keperluan harian keluarga. Sebagai tindak balas kecemasan, Mehrom terlibat dengan rakan Rohingya untuk membantu kumpulan mereka sehingga berjaya mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mehrom tidak dapat memberikan bantuan keuangan kerana mereka tidak dibiayai. We appeal to the UNHCR, private sector, OIC countries, European Union countries, UK and the US government to help the affected Rohingya refugee in Malaysia. Seorang warga Rohingya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Balik Pulau Pinang atas dakwaan menggunakan kekerasan bagi mencabul kehormatan seorang pelancong dari Qatar bulan lalu. Kes bagaimanapun ditunda ke 15 Ogos ini bagi melantik jurubahasa bagi membacakan kertas pertuduhan ke atas tertuduh yang juga pemilik kad pelarian UNHCR. Syed Salam Abu Bakar Siddiq, 31 tahun, didakwa melakukan perbuatan itu di Monkey Beach, Teluk Pahang, jam 3.30 petang 30 Julai lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara 10 tahun atau denda atau sebatan atau kedua-duanya. Magistrate Nur Azwin Abdul Muati tidak membenarkan ikat jamin dan tertuduh akan direman sehingga tarikh sebutan semula kes. Percayai terlibat kegiatan samun dan pecah rumah 5 suspek warga Rohingya diberkas polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan. Suspek terdiri daripada 4 lelaki dan seorang wanita berusia antara 20 hingga 25 tahun. Dalam satu sidang media di Seremban, Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Nur Azam Jamaluddin menjelaskan kesemua suspek ditangkap dalam op cantas geng Rohingya 26 Julai lalu di Ampang dan Seremban. Ia susulan terdapat aduan berhubung samun dan pecah rumah melibatkan warga asing di sekitar Seremban dan Port Dickson. Jadi geng ini akan mensasarkan rumah-rumah yang tidak berpenghuni dan modus operandi mereka adalah dengan cara mengumpil pintu tingkap rumah serta akan bergerak dalam sebuah kenderaan, 2 ataupun 4 orang dalam sebuah kenderaan pada sesuatu masa. Tambahnya, kesemua suspek disyaki terlibat dalam kegiatan itu di sekitar Negeri Sembilan, Selangor, Pahang dan Melaka sejak tahun. 5 pelarian Rohingya ditahan dipercayai menjadi pengedar dadah di Sungai Petani dan Kulim. Menurut timbalan Ketua Polis Kedah, Datuk Abdul Jalil Hassan, kesemua mereka ditahan dalam 2 serbuan di Bandar Utama, Sungai Petani dan sebuah stesen minyak di Lunas dekat Kulim. Dalam serbuan pertama di Sungai Petani, 3 suspek termasuk seorang wanita ditahan ketika sedang leka membungkus dadah. Polis berjaya merampas 3,450 biji pil psikotropik, 800 pil jenis WY dan 5.41 gram syabu dan barang kemas bernilai RM4,500. Susulan itu, sekumpulan anggota dari Jabatan Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah melakukan satu lagi serbuan di stesen minyak di Lunas dekat Kulim. Polis menyelongkar sebuah kenderaan Nissan X-Trail dan menahan seorang lagi lelaki dan perempuan etnik Rohingya yang dipercayai berada di situ untuk menjual dadah di sekitar Kulim. Hasilnya, polis merampas 9,030 biji pil psikotropik, 58 biji pil WY serta wang tunai RM25,000.
Myanmar, kita pun sekarang tengah tegang pasal Myanmar. Kita highlightkan yang orang Myanmar datang ni dia buat jadi pengedar pula. Patutnya datang sini mencari rezeki yang baik, tapi dia jadi pengedar dadah lah. Okey. Jadi Seorang lelaki Rohingya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Kuala Terengganu atas tuduhan melakukan kelucahan melampau di sebuah kedai makan di Kampung Pak Katak, Kuala Terengganu pada 9.45 pagi 26 September lalu. Rafi Alam Muhammad Alam, 30 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Abdul Hayy Salim. Tertuduh didakwa melakukan satu perbuatan kelucahan melampau dengan menunjukkan kemaluannya kepada seorang pekerja kedai makan wanita berusia 43 tahun. Tertuduh di Dua warga Rohingya terima padah kerana cuba sogok pegawai immigration apabila mereka dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alor-Setar. Antara pertuduhannya cuba memberi rasuah RM100 kepada pegawai immigration. Apa hal? Aku tak ada gaduh dengan kau. Kau sekarang ni kau sepak-sepak barang kat rumah kau apa hal? Kau jangan main cakap Aku tak usik barang kat rumah kau, kau jangan usik barang rumah aku. Kau apa hal? Ini kita lalu je lah. Jalan tutup. Lalu je lah, ni tak tutup. Jalan. Saya tak mau Rohingya, Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap kalimah syahadat. Itu saya tak pandai. Kalau tak pandai macam mana orang ngaku Islam? Okey, sembahyang maghrib berapa rakaat? Mana you belajar sembahyang maghrib 5 rakaat? Mana ada sembahyang 5 rakaat? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopiah. Okey, sekarang kau apa? 7.30 Yang ni maghrib. Dia orang dah tengoklah macam mana nak ni. Ada yang okey, nilai sendiri ya. Dalam ni yang ada Myanmar. Tengok. Bila ada warga macam ni, saudara mara nak datang rumah pun takut. 10 tahun dulu, sudah ada anak, sudah ada apa, tapi tak tahu jaga kebersihan. You orang lepas makan, lepas minum, terus buang saja macam. You kena ingat, ini Malaysia. Sini, cari makan sini, ini tempat kena jaga bersih. Kau, bukan suka-suka lepas makan saja, terus buang, terus apa. Apa ingat di dunia ni? Kalau you punya kampung pun, you tak mau buat macam, betul? Apa datang sini buat macam? Mah, tak tahulah ibu bapa mereka dia kat mana, ibu bapa dia. Tapi di kawasan atas-atas ni merupakan tempat tinggal mereka ya. Masih lagi ramai ya. Beli sirih tu makanan. Sirih bukan makanan asas ya. Sirih bukan makanan asas. Mereka telah pun mula mengemas makanan mereka. Terus saja masuk ke dalam kedai. Laju kemas makanan. Kita bukan nak buat serbuan. Terus saja kemas. Terus saja tutup kedai. Tak. Terus saja tutup kedai. Masih lagi ramai. Dan juga menjual barang-barang yang bukan makanan asas seperti sirih dan sebagainya tadi. Dan ada juga yang melepak, masih lagi melepak di luar ya, seperti telah disarankan, diperintahkan oleh kerajaan supaya semuanya duduk di dalam rumah. Namun masih lagi ramai kita nampak. Mereka ini adalah terdiri daripada etnik Rohingya sebahagiannya dan juga Myanmar di kawasan ini. Dan kita akan teruskan lagi tinjauan kita. Kita lihat, tapi walau bagaimanapun setelah nampak kelibat kami, mereka terus saja berkemas dan tutup kedai. Ada sebahagiannya telah pun tutup kedai secara automatik. Okey, teruskan.